Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, berjumpa lagi dalam rancangan Laman Nurani dan hari ini kita akan membincangkan sedikit berkenaan dengan memahami bagaimana kita nak memahami personaliti remaja pada hari ini. Dalam siri-siri yang lalu kita telah pun memahami remaja awal, pertengahan dan akhir. Jadi hari ini kita nak melihat sedikit apakah sebenarnya yang ada dalam perasaan hati nurani seorang remaja itu. Baik, dalam kebanyakan personaliti yang kita dapati, dalam kajian psikologi yang telah dilakukan oleh para sarjana, antara personaliti remaja yang perlu kita fahami ialah beberapa personaliti yang patut diketahui oleh orang dewasa, semoga dapat menangani masalah-masalah yang wujud hasil daripada personaliti itu. Jadi personaliti pertama yang nak kita bincangkan ialah personality gelisah ataupun dipanggil juga anxious personality. Jadi kalau kita lihatkan remaja yang mempunyai personality jenis ini, remaja itu selalunya kelihatan khawatir, sentiasa berada dalam keluh kesah dan dia juga yang bersifat suka merayu-rayu bila berkehendakkan sesuatu. Jadi di sini kalau kita nak kenali personality yang keluh kesah ini, personality yang gelisah ini, dia suka sangat dengar cakap orang lain. Ini yang menyebabkan dia jadi keluh kesah tu. Bila dia suka dengar cakap orang lain, jadi tanpa pertimbangan dia akan cuba memikirkan macam mana cara nak menyelesaikan. Jadi biasanya remaja yang begini, dia tak kekal duduk, dia tak boleh duduk diam dan biasanya dia hyperaktif sikit. Dia sentiasa gelisah bila nampak gelisah. Jadi kita kalau nak kenal pasti yang remaja jenis ini, dia kadang-kadang mood dia berbeza-beza. Sekejap dia duduk diam, sekejap dia seronok, sekejap dia murung, sekejap dia rasa macam beria-ria sangat. Dan kalau tidak dibendung, remaja jenis ini, dia akan jadi seorang dewasa yang suka sangat merayu-rayu dan juga suka sangat mempunyai perasaan bimbang dan ragu terhadap sesuatu. Yang ini dia akan timbul satu lagi penyakit dipanggil penyakit risau. Dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan penyakit yang banyak mematikan manusia dalam dunia ni bukan sebenarnya penyakit yang ada fizikal tetapi penyakit risau. Ramai manusia yang mati kerana risau benda yang tak tentu pasal. Yang ini kalau kita tak bendung yang remaja yang mempunyai personality ini. Jadi perhatikanlah anak kita, remaja kita, tengok apa jenis personality supaya kita dapat mengatasi masalah sejak daripada awal lagi. Jadi personality yang kedua yang nak kita bincangkan di sini ialah personality penyegan ataupun penakut, penghindar. Ia juga dikenali sebagai timid personality. Jadi yang timid personality ini biasanya dia kurang tegas dalam membuat sesuatu tindakan. Kalau misalnya orang jenis ini dia kadang-kadang dia suka sangat mengalah dan sering rasa bersalah bila sesuatu itu berlaku. Misalnya kadang-kadang kalau dia diberi kepercayaan oleh mak dan ayah untuk menjaga adiknya dan adiknya ditimpa satu kemalangan dan dia rasa bersalah dan ini akan menyebabkan dia akan nanti rasa bimbang, rasa penakut, rasa tak begitu yakin terhadap apa yang dihadapi. Dia masih lagi tercari-cari kenapa benda ni berlaku pada dia. Jadi yang timid personality ni mempunyai harga diri yang rendah. Biasanya lah. Dia puncanya, dia akan rasa macam dia tidak dihargai bila mana kalau dia sering dimarah kalau berlaku sesuatu kepada orang lain. Yang ini akan menimbulkan timid personality. Jadi kita kena, dan biasanya remaja yang mempunyai personality jenis ini, dia akan jadi pendiam. Dia akan suka menyepi diri dan dia tak suka bergaul dengan orang lain. In fact, kalau lebih-lebih lagi, kalau jenis remaja yang jenis ini, dia duduk berjauhan daripada kedua ibu bapa dan adik-beradiknya. Jadi kalau dia balik misalnya yang pergi asrama, contohnya lah kadang-kadang bila dia balik tu, dia menyepi diri. Terus masuk bilik dan enggan berbual-bual dengan mak dan ayah dengan adik-beradik. Kalau makan pun makan sendiri-sendiri. Jadi ini kalau kita kenal pasti yang ini dan kalau kita dapati personality ini ada pada remaja jenis ini, apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu pujuk dan bergaul biar rapat
Jadi maknanya kalau dia duduk asrama, kita kena bawa adik-beradik dia jumpa dengan dia, selalu pergi buat perjumpaan dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa remaja jenis ini akan merasakan bahawa perkara yang dia nak lakukan itu perlu ada satu pandangan lain. Dia nakkan supaya dia dihargai jenis ini. Dan satu lagi personality yang kita nak katakan di sini ialah personality jenis sensitif dan juga penghindar ataupun dipanggil juga avoidant personality. Jadi remaja yang avoidant personality ini dia terlalu mudah tersinggung. Very sensitive. Ni orangnya sangat sensitif. Kita tegurkan dia punya perbuatan pun dia akan terus rasa tersinggung dan akhirnya dia cuba melarikan diri. Kalau permintaan dia tak dipenuhi, dia akan cepat merajuk. Ni jenis yang avoidance. Dan mereka yang jenis ini, dia dahagakan belayan sebenarnya. Jadi kalau contohnya remaja yang, terutamanya remaja perempuan. Kalaulah mereka ini jenis yang avoidant ini, sensitif ini, dia kehendakkan dia dirangsang, dipeluk dan diberikan penghargaan. Misalnya kita katakan pakaian cantik hari ini, wajah anda lebih jelita hari ini. Jadi dia perlukan penghargaan. Sebab diri dia ni, mereka ini suka dipuji dan tidak suka bergurau. Ni satu lagi dia punya puncanya. Kalau kita tengok kan anak-anak remaja jenis ini, dia jarang nak bergurau. Yang sensitif ni, dia lebih suka menyendiri dan lebih suka membuat kerja dia sendiri. Ini yang sensitif. Dan kebanyakannya remaja jenis ini suka berangan. Berangan tu maksudnya dia suka membayangkan benda-benda yang digemarinya, seperti misalnya sambil menggunakan Walkman, dia akan membicarakan cara-cara lain. Jadi kita akan teruskan lagi dengan personality yang lain-lain selepas ini. Kita temu lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dan masih lagi dalam personality remaja. Personality seterusnya ialah personality paranoid. Paranoid ini kalau nak dikatakan ialah jenis remaja yang sentiasa mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain. Yang ini adalah merupakan satu penyakit pula pada remaja ini. Jadi kalaulah dia sentiasa bersangka buruk, maksud dia ni biasanya akan sering cemburu buta terhadap orang lain. Terutamanya kejayaan orang lain. Jadi bila dia nampak orang tu berjaya, dia akan rasa resah, gelisah. Walaupun dia sendiri berjaya, dia tidak boleh nampak orang lain berjaya. Yang ini namanya paranoid. Jadi kalaulah dia rasakan ada orang lain lebih hebat daripada dia akan rasa cemburu. Dan biasanya remaja jenis ini dia dah terburu-buru dalam membuat sesuatu tindakan. Misalnya kalaulah dia berkawan dan putus dia rasa macam tak setuju dengan kawan, dia akan putuskan kawan serta-merta. Dan lepas tu dia akan menyesal. Jadi kalaulah personality tidak dibendung daripada awal, bila dia dewasa nanti, dia akan jadi jenis manusia orang dewasa yang suka menanam perasaan dengki pada orang lain. Yang ini sangat bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perkara yang boleh kita lakukan ialah kita terangkan kepada mereka bahawa perbuatan ini adalah salah dan perlu diperbetulkan daripada awal lagi. Jadi kita perlu beritahu yang ini. Kadang-kadang dia tak rasakan benda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tidak merasakan bahawa dirinya mempunyai personality paranoid. Tapi kalau kita lihatkan, dia memang susah nak nampak. Tapi kalau kita tengok dia, asal dia nampak orang berjaya, dia akan kata, ini aku pun boleh buat macam ni. Aku pun boleh, orang tu pun boleh. Jadi maknanya sudah ada sifat-sifat cemburu dalam diri dia. Terutamanya di kalangan dia punya saudara mara dan juga adik-beradik. Jadi perangai ini perlu dibetulkan sejak awal lagi. Dan biasanya personality jenis ini kalau kita dapat kikis daripada awal, dia masih boleh dibendung lagi. Dan seterusnya ialah personality psikopat ataupun sosiopat. Yang ini biasanya orang yang remaja yang mementingkan diri sendiri. Dia lebih bersifat bahawa keindividualan.
Dia kalau dapat barang dia tak nak berkongsi dengan orang lain. Ini biasanya berpunca daripada mungkin dia anak tunggal ataupun dia telah pun dimanjakan sejak kecil. Jadi dia jarang nak berkongsi. Sebab itu kalau kita sebagai seorang dewasa, kalau ada anak ramai, kalau boleh beli satu barang itu dikongsi bersama. Jadi kita dah nanamkan sifat-sifat untuk ingin berkongsi sejak daripada awal. Sebab kalaulah kita tak berikan rasa ingin berkongsi ini, dia akan timbullah personality jenis ini, psikopat ini. Jadi dia akan fikirkan bahawa dia suka memperalatkan orang lain. Ni jenis orang yang suka buli. Jadi kalau kita lihat kalau di asrama dululah, sekarang dah tak ada lah. Kalau di asrama dulu, kalau pelajar baru masuk, pelajar sini akan buli pelajar baru. Jadi ini adalah sifat-sifat orang yang mempunyai personality psikopat ini. Terutamanya remaja yang dalam lingkungan remaja pertengahan. Bukan remaja akhir ataupun awal, yang pertengahan. Jadi dia rasa dia lebih hebat dan cuba nak membuli ataupun memanipulasi orang lain, mempergunakan orang lain. Ini kalau tidak dibendung juga, ini akan menjadikan dia seorang dewasa yang suka sangat melakukan penipuan. Baik kola biru ataupun kola putih ni, jenis yang ini. Kalau tak dibendung daripada awal. Jadi cara kita nak membendung personality jenis ini, nak memperbaikinya ialah dengan cara kita berinteraksi dengan lebih kerap dengannya, dan juga biarkan dia berkawan dengan seberapa ramai kawan yang boleh, dan kalau boleh cari kawan yang lebih positif. Jangan biarkan mereka ini terjebak ataupun berkumpul dengan kawan-kawan yang berbentuk negatif. Sebab pada masa ini, yang psikopat ni ataupun antisocial ini, dia akan lebih rasakan bahawa dia rasa kelompok dia tu lebih penting daripada orang lain. Dan dia kalau dia mempunyai kumpulan tertentu seperti kumpulan punk, kumpulan black metal, apa whatever yang ada pada hari ini, dia akan lebih kukuh lagi dia punya ikatan dia. Dan ini akan membawa kepada zaman dewasanya nanti, kalau kita tak bendung daripada awal. Dan satu lagi personality yang yang nak saya sebutkan di sini ialah personality berang. Berang ataupun eksplosif. Jadi biasanya orang remaja yang mempunyai personality eksplosif ni, dia jenis yang mudah marah. Suka memecahkan barang, merosakkan fizikal. Dia tak boleh naik angin. Kalau naik angin tu dia cepat nak merosakkan sesuatu. Jadi dan mereka ini bertindak tanpa memikirkan sesuatu yang buruk akan datang. Jadi dia akan cuba untuk melakukan, nak tunjukkan bahawa dia mempunyai satu sifat ataupun darah panas. Dan dia mungkin akan sebut bahawa saya memang jenis orang yang berang. Yang ini, dan biasanya remaja jenis ini, mulut dia pun celupa. Dia suka cakap lepas, gunakan perkataan-perkataan yang tak manis kita dengar. Dan orang jenis ini biasanya dia akan terus keluar daripada apa yang dirasai di dalam. Dan remaja jenis ini biasanya dia tak ramai kawan, sebab kawan akan lari daripada dia, sebab mulut dia itu satu. Yang kedua kerana dia punya sifat panas baran dia itu. Dan kemudian dia ni suka sangat untuk memendam perasaan. Dia suka sangat memendam perasaan. Dan kita akan banyak lagi melihat personality selepas ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam personality remaja ini. Personality seterusnya yang ingin saya bincangkan di sini ialah personality schizoid, yang dipanggil skizoid. Jadi skizoid ini ialah remaja yang suka memencilkan diri. Kita lihat kadang-kadang ada remaja yang tak suka langsung berkawan. Dia suka membawa diri dia, kalau boleh dia cuba untuk menjiwai sesuatu itu dengan sendirinya. Kalau ada mainan pun dia suka main seorang-seorang. Dia ni orang jenis yang tidak suka bergaul dengan orang lain. Dan biasanya orang yang begini ialah orang yang pendiam, pendiam dan enigmatik. Enigmatik ni maknanya suka nak difahami. Jadi kalau ada personality schizoid ini, berkemungkinan juga remaja ini adalah berpunca daripada mungkin juga sekali lagi dia mungkin anak tunggal, ataupun ibu bapa yang tak dapat bersama-sama dia waktu persekolahan atau waktu di rumah.
Sebab anak yang remaja jenis ini, biasanya dia akan selalu ditinggalkan keseorangan. Dan bila dia dah biasa seorang, dia tak boleh nak berkawan dengan orang lain. Dan biasanya remaja jenis ini sampai dia dewasa, dia juga tidak dapat nak menyesuaikan diri dengan orang lain. Ini sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi lebih-lebih lagi kalau kerjayanya itu ialah berinteraksi dengan orang. Ini kalau tak dapat dibendung daripada awal, dia akan menjadi seorang manusia yang pendiam, yang langsung tak nak bercakap dengan orang. Dan akan menimbulkan masalah pula pada orang lain. Satu lagi personality yang kita dapat terangkan di sini ialah jenis personality yang extrovert. Extrovert ni maknanya remaja yang jenis peramahnya pula lebih-lebih sangat. Dia bangsa lebih suka kepada sosial. Kalau jumpa orang tu sentiasa nak meluahkan perasaan misalnya. Dan orang yang macam ini biasanya hyperaktif. Mulutnya popek. Dan kadang-kadang kita tak tahan nak mendengar dia punya pertanyaan, nak melayan pertanyaan dia, nak menceritakan, nak menjelaskan apa yang ditanyakan. Remaja jenis ini biasanya ditergolong dalam golongan yang bijak. Golongan remaja yang bijak sebab dia sentiasa nak mengetahui benda baru. Bila nampak sesuatu tu dia cuba nak tahu benda baru. Cumanya yang kita tak tahan ialah cara dia bercakap, cara dia bertanya. Ini selalu kadang-kadang yang ekstrovert ni pun dia bukannya dia tak tahu, dia kadang-kadang dia cuba nak ambil perhatian daripada orang lain. Dan biasanya orang jenis ini yang happy go lucky. Dan biasanya lah bentuk yang dia pilih ialah bulat. Dalam hidupnya banyak benda-benda bulat dia suka. Dia suka benda bulat macam bola dan benda-benda something yang bulat lah. Yang happy go lucky, yang sentiasa ni. Dan satu lagi personality ialah personality narsistik. Narsistik ni maksudnya yang menyangka dirinya paling hebat dalam dunia. Yang ini pun jadi satu masalah juga pada orang lain. Jadi mungkin puncanya ialah kerana remaja jenis ini, dia merasakan bahawa dia telah mencapai kejayaan-kejayaan yang orang lain tak capai yang seusia dengannya. Jadi dia rasa dialah yang hebat, yang tak dapat ditandingi oleh orang lain. Jadi remaja jenis ini, kita kena beritahu dia bahawa supaya kalau tidak nanti, kalau kita tak bendung nama personality jenis ini, dia akan jadi sombong, bongkak, takbur. Jadi kalau boleh, kita beritahu dia bahawa sehebat mana pun kita, ada lagi manusia lain yang lebih hebat daripada kita. Jadi orang yang sentiasanya sentiasa menyangka dirinya betul. Itu bahaya dia. Jadi kalaulah dia ada personality macam ini, kalau remaja ini kita perhatikan yang jenis ini, dia akan melihat dirinya lah yang betul. Jadi kalau dia bercakap dengan orang tua, bercakap dengan cikgu, bercakap dengan mak ayah dia rasa dia betul.